Salam sejahtera saya ucapkan kepada penilai projek iaitu Dr. Syairah Abdul Razak. Pada video ini, saya Citra Arya, anak pembasumci serta adik kumpulan saya Muhammad Garisha ingin membentangkan satu tajuk khas bagi kerja berkumpulan seminar STPD 2013 yang dipilih oleh kami iaitu Kemajuan Sains Membebaskan Manusia daripada Kepercayaan Agama. Sebelum kita pergi lebih lanjut, adakah semua orang tahu bahawa apakah itu sebenarnya sains dan apakah sebenarnya agama? Adakah terdapat perbezaan antara kedua-dua aspek ini? Sesungguhnya, sains dan agama adalah dua perkara yang berbeza. Menurut sains, tidak ada bukti untuk kewujudan Tuhan dan ia mempercayai bahawa alam semesta adalah dicipta daripada Big Bang. Seterusnya, sains telah membuka jalan bagi penemuan sistem dan proses alam. Selain itu, sains juga menekankan aspek ilmu tanpa sepadan untuk menyokong kelangsungan hidup. Sebagai contoh, PDP merupakan sebahagian daripada pembaharuan dunia pendidikan negara yang menyasarkan perkongsian ilmu tanpa sepadan. Apa yang paling penting mengenai sains adalah eksperimen menjadi aspek menentukan kesahihan sesuatu yang dikaji. Seterusnya, marilah kita tengok apakah itu agama. Menurut agama, kewujudan Tuhan adalah salah satu konsep utama. Golongan agama sangat percaya bahawa Tuhan yang menciptakan dunia dan alam semesta. Selain itu, agama telah membuka jalan bagi budaya yang berbeza-beza. Maka lahirnya manusia yang mempunyai moral yang tinggi, beretika dan beradab. Seterusnya, kitab-kitab agama seperti Bible dan Al-Quran telah menjadi sumber rujukan dan bidang kajian dan kaedah eksperimen masih tidak diterima oleh kalangan mereka. Baiklah, pada sekarang kita akan bergerak pada zaman agama. Zaman agama, kita lihat kepada tiga aspek. Okey, aspek pertama kita lihat kepada kepercayaan. Dalam aspek kepercayaan, pada zaman dahulu kita dapat lihat mereka mengaitkan agama di dalam sains tersebut. Maka dengan itu lahirnya konsep seperti konsep karma, kemudiannya konsep yin dan yang, konsep penghormatan kepada makhluk yang bernyawa, konsep banyak Tuhan dan sebagainya. Dan ketika ini juga kita lihat agamawan merupakan insan yang berkuasa, iaitu ketika itu pihak gereja. Dan kita dapat lihat bahawa mereka juga mengamalkan sistem pemerintahan kuku besi. Kemudiannya kita lihat pada aspek astronomi. Kita dapat lihat pelbagai perkembangan yang berlaku dan salah satunya adalah mengenai bentuk sebenar orbit dan juga planet. Ia dipersoalkan oleh seorang tokoh bernama Aryabhata ketika zaman 475 hingga 550 Masihi. Mereka mempersoalkan mengenai bentuk sebenar, adakah ia berbentuk eklips ataupun ia berbentuk bulat dan sebagainya. Kemudiannya kita juga dapat lihat para tokoh juga memperbincangkan mengenai apakah pusat alam yang sebenar, adakah ia bumi ataupun ia matahari. Ia menjadi perdebatan antara masyarakat dan juga tokoh ketika itu. Namun begitu, perkara-perkara begini tidak disedari oleh masyarakat kerana ketika itu mereka lebih menumpukan tentang agama, iaitu agama Kristian yang mereka anuti ketika itu. Baiklah, kita bergerak pada aspek perubatan. Baiklah, dalam aspek perubatan kita dapat lihat masyarakat mempercayai kuasa gaib sebagai penyebab berlakunya suatu penyakit. Mereka juga mempercayai teori 5 unsur, iaitu unsur tanah, unsur bumi, unsur api dan sebagainya, yang juga dipengaruhi di dalam sains dan juga sebab-sebab berlakunya suatu penyakit. Mereka juga mempercayai bahawa amalan pembacaan jampi dan juga ayat-ayat kitab dapat menyembuhkan penyakit. Ketika ini juga kita dapat lihat seorang doktor pakar bedah iaitu Andreas Vesalius telah pun menemui beberapa kesalahan di dalam cara pembedahan yang terdahulu, memandangkan kaedah terdahulu menggunakan anatomi monyet dan ia dikaitkan dengan manusia. Sudah pastinya berlaku banyak kesalahan. Kemudiannya kita lihat wujudnya satu ilmu baru iaitu sistem peredaran darah, iaitu daripada jantung ke hati manusia. Baiklah, kita lihat pula kesan negatif sekiranya agama tidak diutamakan ketika zaman tersebut. Antaranya adalah yang pertama, para saintis bakal dikenakan hukuman berat daripada pihak gereja. Kita dapat tahu adalah hukuman Inquisition yang mengekang kegiatan aktiviti sains para saintis.
Kedua adalah ilmuwan bakal dibunuh sekiranya mereka cuba membuktikan dan menyebarkan sains tersebut kepada masyarakat. Dan kita dapat lihat seandainya sains berdasarkan agama itu tidak diikuti, maka ilmu-ilmu sains, biarpun ia ada sedikit kesalahan, ia jelas sekali tidak dapat disebarkan kepada masyarakat. Kian hari kian berkembang sains sebagai cendawan tubuh sepas hujan sehingga menyebabkan manusia mulai melepaskan agama. Maka apakah faktor yang menyebabkan sains diutamakan tetapi agama dipinggirkan pada zaman sains moden ini? Pertama sekali, wujudnya adia alam mekanikal yang timbul daripada ahli falsafah sains atas penemuannya seperti tarikan graviti oleh Isaac Newton dan edaran darah oleh William Harvey. Ilmuwan yang lain percaya bahawa alam ini bagaikan sebuah mesin yang bergerak manakala jantung bagaikan sebuah enjin. Justru mereka tidak perlukan adanya Tuhan, agama dan nyawa sesekalinya kerana dipercayai bahawa peranan Maha Pencipta diperlukan pada peringkat awal sahaja. Faktor yang kedua adalah berlakunya pemisahan agama dengan sains, di mana seorang ahli sains iaitu Descartes menganggap bahawa ilmu lama itu penuh dengan kecacatan. Dengan ini, ujian eksperimen adalah satu indikator untuk menentukan suatu fakta itu sama ada betul atau salah. Seterusnya, pada ketika ini juga berlakunya kekecewaan ahli sains. Salah satunya yang berlaku pada Galileo Galilei, di mana beliau ingin membuktikan kebenaran sains. Gereja telah mengenakan hukuman Inquisition terhadapnya. Hal ini menyebabkan ketakutan timbul terhadap ahli sains. Ini merupakan gambar situasi di mana Galileo dikenakan hukuman Inquisition. Yang terakhir adalah timbulnya idea berdasarkan material. Idea ini membawa kepada idea yang lebih anti agama. Daripada idea inilah menyebabkan pemisahan sains dan agama semakin giat. Mereka percaya bahawa alam ini terdiri daripada material sahaja tanpa kuasa gaib dan Tuhan. Sebagai contoh, kita boleh lihat pada zaman komunis. Seterusnya, tahukah anda apakah bukti-bukti kemajuan sains pada hari ini yang membebaskan manusia daripada agama? Salah satunya adalah ibu tumpang. Ibu tumpang ialah kaedah menumpang rahim seseorang wanita yang berkeupayaan untuk hamil secara sukarela atau dibayar dengan kadar tertentu. Kaedah ini sangatlah popular di negara barat sahaja tetapi tidak mendapat sambutan di negara kita. Hal ini kerana menurut agama Islam, kaedah ini adalah haram sebab-sebabnya seperti ia melanggar hukum dan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan, berlaku keceraruan pada nasab serta berlaku keruntuhan institusi kekeluargaan. Baiklah, bukti seterusnya adalah penghasilan bom yang berbahaya. Kita sering kali lihat ia giat dilakukan di negara-negara besar dan berkuasa, contohnya US, Jepun dan juga Korea Utara. Okey, ia sering kali disalahgunakan oleh pihak berkuasa, contohnya tujuan untuk peperangan, untuk mengugut dan sebagainya. Jelas sekali ia merisikokan keselamatan rakyat dan juga menimbulkan kebimbangan. Apabila salah guna berlaku, ia menolak nilai kedamaian yang ditekankan oleh agama. Kita bimbang kes seperti Hiroshima dan Nagasaki berulang kembali dan kita bimbang dengan tindakan Korea Utara yang seringkali melakukan ujian bom di udara dan juga di laut tanpa sebarang amaran. Kesan negatif sekiranya agama tidak diutamakan adalah pertama, nilai moral yang ditekankan oleh agama akan dipinggirkan, contohnya nilai kemanusiaan dan juga nilai kedamaian. Keduanya adalah manusia akan menjadi lebih tamak dan bertindak luar kawalan, contohnya mereka tidak kisah pun mengenai alam sekitar, keselamatan haiwan dan juga keselamatan manusia. Kesimpulan yang kita dapat lihat pada masa ini, sains dan agama adalah saling melengkapi. Biarpun sains dan agama itu merupakan unit yang berbeza, mempunyai tujuan dan objektif yang berbeza, namun ia saling melengkapi kerana kedua-duanya adalah sangat-sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kemudiannya, jelas sekali sains itu memajukan dunia. Kita dapat lihat dengan adanya sains, sebuah negara itu dapat berada di mata dunia kerana adanya kemajuan yang berlaku. Jelas sekali contohnya adalah di Jepun yang mempunyai ilmu-ilmu dan juga kemahiran sains yang sangat tinggi. Kemudiannya kita lihat sains menyediakan banyak kemudahan kepada kehidupan masyarakat. Jelas sekali contohnya adalah sistem pengangkutan, sistem telekomunikasi, sistem kesihatan, semuanya berkait rapat dengan sains. Tanpa kemajuan, pastinya kehidupan manusia berada dalam kepayahan dan sukar untuk hidup.